teruskan lintas langsung berita wilayah dengan perkembangan dari negeri Kedah. Projek empangan air bawah tanah yang pertama di Malaysia akan dibina di Pulau Langkawi dan penternakan landak raya secara komersial mampu berikan pulangan lumayan. Untuk laporannya, terus sahaja bersama Nur Izzati Cik Ani di Alustar. Silakan. Terima kasih, Sahi. Projek empangan bawah tanah bakal dibina di Pulau Langkawi. Projek yang menelan kos sebanyak RM355 juta itu merupakan empangan bawah tanah yang pertama di Malaysia. Ia dibina berdasarkan konsep aquifer, recharge dan recovery. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya, Bekalan dan Sumber Air, Tenaga, Pengairan dan Saliran Negeri, Datuk Suaya Yaakob berkata, konsep berkenaan menggunakan air semula jadi dengan penyimpanan air sepanjang masa. Projek ulung ini akan dilaksanakan dalam masa terdekat dan memastikan bekalan 50 mld air mentah pada setiap masa. Kita juga boleh mendapat air yang lebih bersih. Bila kita masukkan air luar ini ke dalam empangan bawah tanah, air-air ini akan melalui proses natural, melalui tanah liat dan juga pasir yang agak dalam sebelum disimpan. Dan ini juga akan memungkinkan loji air tidak memerlukan kos yang tinggi untuk memproses air bersedia untuk diminum. Datuk Suraya turut berharap Kerajaan Persekutuan dapat meluluskan projek rancangan tebatan banjir RTB Temin Sungai Bata bagi mengatasi masalah banjir di beberapa kawasan sekitar. Sekiranya projek RTB Temin diluluskan, Kedah akan mempunyai RTB yang lengkap. Universiti Utara Malaysia (UUM) menerima sijil Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MKA). Sijil tersebut membolehkan UUM menerima calon pelajar yang mempunyai pengalaman bekerja tetapi tidak mempunyai kelayakan akademik untuk menyambung pengajian ke institusi pengajian tinggi. Ia pastinya suatu peluang yang perlu direbut oleh semua. Sijil tersebut diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MQA, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran kepada Naib Chancellor UUM, Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah sempena program sesi jelajah MQA at IPT di UUM Kampus Sintok. Profesor Dr. Haim Hilman berkata, penyampaian sijil tersebut merupakan satu pengiktirafan dan penghormatan kepada UUM. Beliau berharap pengiktirafan itu dapat menjadi pemangkin kepada usaha UUM dalam menyokong hasrat kerajaan untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat sebagai salah satu komponen dalam pembangunan sumber manusia di Malaysia. Pendidikan tinggi negara tidak hanya untuk mereka daripada lepasan sekolah biasa atau politeknik ataupun dari pusat asasi. Mereka yang telah berada dalam industri dan alam kerjaya puluhan tahun harus dibawa kembali ke pusat-pusat pengajian tinggi untuk ditingkatkan kompetensi, knowledge dan seumpamanya bagi mereka terus menjadi sebahagian daripada cerita kejayaan pembangunan negara kita. InsyaAllah. Sementara itu, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar berkata, penilaian apel melibatkan penilaian pengetahuan yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal iaitu kelayakan akademik, tidak formal iaitu pengalaman kerja dan kursus pendek. Universiti di negara ini turut disaran supaya mempunyai niche sendiri dalam usaha melahirkan pelajar yang luar biasa. Benarkah duri landak berbahaya dan boleh memanah sesiapa sahaja sekiranya terancam? Bagi seorang peternak landak raya di Sek, Mahathir Abdul Hamid, dakwaan sedemikian hanyalah mitos semata-mata. Berdasarkan pengalamannya menternak haiwan itu sejak tahun 2013, tidak pernah berlaku landak memanah duri kepada manusia. Sebaliknya, haiwan itu boleh memberi pendapatan lumayan jika diusahakan secara komersial. Menurut Mahathir, pada tahun 2013, beliau hanya menternak 3 ekor landak raya sebagai hobi. Melihat potensi yang ada pada haiwan itu, beliau mengambil keputusan untuk mengembangkan penternakan landak raya secara besar-besaran dengan membuka sebuah pusat santuari dan pembiakan landak raya di Kampung Tala, Mukim Jeneri.
Sehingga kini, beliau mempunyai lebih 250 ekor landak raya yang ditempatkan di dalam 50 kandang khas dan turut mempunyai lesen daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Kos sebanyak RM3 hingga RM5,000 diperlukan sebulan untuk membeli makanan haiwan seperti labu, ubi kayu, jagung dan kelapa. Dan landak merupakan haiwan yang unik yang boleh dijadikan sebagai haiwan peliharaan untuk kita kata satu terapi minda kepada kita, sebab landak boleh dijadikan sahabat dengan kita dan sepatutnya kita memelihara landak ini sebagai spesies hidupan liar yang semakin pupus, dan inilah yang cuba kami lakukan di Pusat Santuari Landak Raya Jeneri. Harga bagi landak raya boleh mencecah sehingga RM4,500 seekor dengan berat seekor landak dewasa di pusat santuari ini sekitar 18 kg. Menyedari manfaat perubatan yang dapat diperoleh dari landak, beliau turut menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D dengan menghasilkan minyak landak raya serta beberapa produk lain. Tabiat dia, tentang kesihatan dia dan apakah kebaikan-kebaikan nilai perubatan landak ini kepada manusia. Sebab kita tengok landak ni, dia salah satu kelebihan dia cepat boleh kita kata menyembuhkan luka. Kalau kita mengalami luka-luka, dia cepat sembuh, dan kalau kita terkena dengan benda-benda berbisa seperti kena sengatan dan sebagainya, juga dia cepat sembuh. Dan landak juga digunakan secara meluas dalam membantu merawat masalah asma. Untuk perancangan masa hadapan, beliau berharap dapat bekerjasama dengan mana-mana pihak yang berminat untuk membuat kajian mengenai khasiat landak raya selain ingin membiak haiwan berkenaan. Pusat Santuari dan Pembiakan Landak Raya ini turut dibuka kepada orang ramai secara percuma setiap hari bermula dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Penternakan landak raya itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih Norizati.